Oh, dah keluar dah? Alright. Oh, baru live. Okay, kita tengok dulu. Paste ke apa tu? Tak ada pun. Try share link yang kat Facebook tu kat saya. Ke saya buat yang page ni. Sekejap kita tengok tu. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, silap bang. Dekat page. Nak cancel balik ke macam mana? Dia dekat tak apa. Carry on je. Kita boleh share dekat apa? Dekat ni. Tapi tuan share tuan punya link dekat page mana? Page tuan nama apa dah? Apa nama page tuan? Sekejap. Okey, Assalamualaikum kepada semua yang baru masuk. Sementara kita setting video untuk live ni, boleh bagi feedback tak sikit? Audio dengan video jelas ya? Klik dah masuk dah tu. Okey. Ngam. Oh, page juga yang Brunei. Okay, Tuan Zul, teruskan. Okey, Assalamualaikum. Dan selamat petang semua. Sekejap, saya share dulu. Jemput kawan-kawan dulu. Boleh share dulu. Okey. Macam mana nak invite orang? Tuan share link dekat grup tuan je. Dekat grup WhatsApp apa? Customer tu. Kawan-kawan tu. So saya dah share dah. Yang tu dah settle dah. Saya dah share. Okey, settle. Okey, Tuan Wan. Topik kita pada malam ni adalah emas bertahan ketika gawat. Ya, saya. Seperti mana kita punya buku mentor kita ni, Wan Emas Bertahan Ketika Gawat. Okey. Untuk malam ni, saya nak tanya, apa kepentingan emas untuk kita ni? Sebagai orang cakap penyimpan emas, untuk masa hadapan ni, apa strategi untuk kita keep konsisten dalam menyimpan emas?
dan kita tidak tewaslah dalam orang cakap boros. Okay, boleh kongsi tak satu tips? Okey. Kalau macam mana wang emas, maknanya emas ni boleh bertahan. Tips bagi saya lah. Okey. Tapi saya nak tengok komen Facebook clear ke tak? Audio kita ni clear ke tak? Okey, sebelum kita teruskan majlis pada malam ni, mohon yang join live pada malam ni bagi feedback sikit di ruang komen. Audio dan video okey ke? Tengok komen dulu lah tuan. Okey, nampak macam Tuan Fauzan bersama kita. Tuan Fauzan boleh bagi sedikit komen audio dan video okey ke? Tuan Fauzan? Okey, alhamdulillah, salam jelas. Okey, Puan. Audio and video jelas. Jelas? Okey, alhamdulillah. Kita teruskan majlis kita dengan Terbaik. salawat ke atas Nabi. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Pada yang baru masuk, mohon share dulu video ni kerana insya-Allah pada malam ni kita akan kongsikan sedikit ilmu bersama panel jemputan. Gawat, okey. Untuk permulaan ni, saya sebagai dealer Public Go telah mula menyimpan emas sejak tahun 2017. Okey. Putus. Tuan. Pengalaman awal. Okey. Okey, sekejap saya invite balik tuan-tuan.
Wah, hilang kejap. Okey. Okey, teruskan. Okey, baik. Terlebih dahulu saya kenalkan diri saya. Saya Wan juga. Wan Hafizi. Okey, Wan Hafizi. Saya mula menyimpan emas daripada tahun 2016. Dan decide untuk jadi dealer pada tahun 2020 bulan 4. Okey. Nak cerita kehebatan dalam menyimpan tak hebat pun. Hanya simpan 100 je sebulan daripada tahun 2016 hingga sekarang. Nak cerita hebatnya sebagai dealer tak hebat pun, sebab saya sedang beraksi dengan dealer yang hebat, Tuan Zunaidi. Sangat-sangat laju dalam mendidik. Okey, berbalik kepada tajuk yang Tuan Zul cakap, wang emas bertahan ketika gawat ni. Okey, kita cerita secara maknanya orang kata bahasa mudahnya, kita tak ikut buku lagi. Apa yang kalau kita tak baca buku, kita faham apa dengan buku, apa yang kita faham dengan wang emas ni. Okay, apa yang kita faham dengan wang emas ni kalau kita tak baca buku lah. Okay, kita akan kata emas semata-mata. Okay, dia tak ada apa-apa yang special. Tapi bila dah baca buku ni, naluri untuk menyimpan emas tu lagi kuat. Okay, lagi bersemangat. So kalau nak dibandingkan dengan orang-orang lain, orang-orang kaya yang di luar sana, ramai yang lagi banyak simpanan sebenarnya berbanding dengan orang-orang biasa. Tapi orang-orang biasa ni dia akan jadi lebih luar biasa apabila rahsia konsisten tu dia mampu apply sebenarnya. Okay. Saya pun tak pasti siapa yang sedang menonton ni. Saya dengan Tuan je. Tak apa. Kita save je video ni, nanti kita biarkan orang tengok. Okay, kita pergi dekat buku wang emas ni, apa yang saya baca dah kan. Strategi penyimpan emas. Okay, dalam bab 4 ni, strategi penyimpan emas ni kalau tuan tengok, untuk jadi minda seorang gold saver. Okay, secara basicnya, orang yang simpan emas ni, dia ada dua kategori. Satu, penyimpan yang merdeka, dan satu, penyimpan yang tak merdeka. Tak merdeka bagi saya ni maknanya penyimpan yang sebilang masa, yang setiap masa dia duduk tengok dia punya duduk pantau harga emas. Okey. Tuan Zul tolong hilangkan tu yang komen naik tu, ada belah kanan atas. Mana? Ada yang dalam chat box tu. Okey, tak apa. Kalau tak elok, okey, dah hilang dah. Okey, minda seorang gold saver ni sebenarnya, gold saver dia tak perlu nak fikir harga sebenarnya. Okey. Dalam buku ni dia tulis, bagi anda yang membeli emas untuk tujuan simpanan jangka panjang, saya gelarkan mereka golongan penyimpan ataupun gold saver. Ini adalah golongan penyimpan emas yang tegar, iaitu gold saver. Fokusnya ialah pertambahan gram, bukannya perkembangan nilai duit. Kalau tahun ni sudah memiliki 1 gram, maka matlamat untuk tahun selanjutnya ialah menambah lagi ke peringkat emas kepada 150 gram. Itu kita kena ada dalam minda sebenarnya. Kita jangan tengok harga sebenarnya. Sebab kalau kita tengok harga, kalau harga murah, duit tak ada, kita tak ada beli juga. Okey? Dia konsep dia kalau jadi penyimpan emas ni, waktu terbaik untuk beli emas ni waktu ada duit sebenarnya. Okey, waktu ada duit. Kalau tak ada duit,
tak boleh beli emas tak, walaupun harga emas waktu tu RM100 je 1 gram. Betul tak Tuan Zul? Betul. Sebab tu kalau pakai-pakai Okey. kewangan, dia ada show kan, dapat duit je, dapat gaji je, terus asingkan kepada 10% ataupun kalau contohnya kita punya komitmen, bila kita tolak semua komitmen tu, kita kena alihkan 10% daripada gaji kita. In case kalau gaji kita dalam 1,000 sebulan, sebenarnya tak ada alasan untuk kita tak boleh menyimpan sebenarnya. Sebabnya saya customer saya sendiri yang orang cakap dia bekerja sebagai tukang sapu dan gaji dia just around dalam RM1,200, tapi dia sentiasa konsisten. Okay, dapat gaji je, terus 10% dia akan alihkan kepada emas lah. Okay, sekarang ni dia punya portfolio kewangan dia dah ada dalam sekitar 2 hingga 3 gram macam tu lah. Okay, so bagi saya ni siapa anda sebenarnya, kalau anda ingin kebebasan keuangan ataupun anda ingin berdisiplin untuk menyimpan, sebenarnya tak ada alasan dan tak ada orang cakap istilah nantilah aku nak menyimpan ataupun nanti aku ada duit lebih baru aku nak menyimpan. Kalau alamatnya kita tunggu duit kita lebih baru kita nak menyimpan, alamatnya kita tak akan menyimpan lah. Okay? Sebab tu pakar kewangan Azizi Ali ada berkata, dapat duit gaji terus alihkan sedikit kepada emas ataupun alihkan sedikit kepada simpanan, bergantung pada keperluan kita lah. Kalau contohnya kita nak gunakan duit tu pada waktu yang terdekat, emas bukanlah platform ataupun instrumen yang terbaik lah untuk kita mulakan simpanan. Sebab simpanan emas ni adalah untuk simpanan yang jangka masa panjang. Okay? Macam saya dulu, saya start menyimpan pada tahun 2017. Waktu tu harga emas sekitar RM170 ataupun RM150 macam tu lah. Sehingga sekarang harga emas sekitar RM265. Okay? Kalau anda tak mulakan sekarang, anda tak akan tahulah harga emas ataupun anda tak akan orang cakap tak akan dapat capture harga yang murah ataupun harga yang mahal. Sebab tu kita kena mulakan dahulu baru kita tahu. Okay? Macam Tuan Wan cakap tadi, sebenarnya kita kena konsisten je menyimpan sebenarnya. Kita dapat duit terus kita asingkan, insya-Allah kita akan menang dalam menabung emas. Okay. Okey Tuan. So saya teruskan seterusnya. Tuan Wan ada problem dengan audio ke? Steady, sabar. Okey. Okey Tuan Zul. Okey, sementara kita tunggu sahabat saya Wan Hafizi tengah Okey Tuan Hilman. Terima kasih kerana menonton. Okey, untuk 5 mata memandang.
Okey, seterusnya saya teruskan dengan kalau kita sudah simpan emas, buat apa banyak-banyak, betul? Ada yang cakap dengan saya, buat apa simpan emas banyak-banyak, nanti kena bayar zakat. Okey, kalau kita ada duit banyak pun, cukup nilai kiraan untuk kita bayar zakat, still kena bayar zakat sebenarnya. Okey. Okay. Okey. Oh, dah ada balik. Okay, live balik. Okay, minta maaf je. Ada technical error sikit. Okay, kat mana dah kita tadi, bang? Sorry. Ada orang dah live lah. Okay, setakat ni ada 2 orang yang join kita punya live hari ni. Okay, bagi komen sikit siapa yang tengah bersama kami. Okay. Muhammad Hilman, kedua-dua nama sama. Okay, nama sama bro. Brotherhood. Okay. Suci Mone. Kedua-dua nama sama. Okay. Okey, saya nak kongsikan satu ni, tajuk dia emas kekal kuasa belinya. Okey, dia punya description, tidak perlulah bayar lebih kerana
pemberi pinjam tidak rugi apa-apa. Maka saya fikir kalau orang hendak pinjam, jangan pinjamkan duit tapi pinjamkan emas. Terpulanglah sama ada dia hendak jual emas itu ataupun pajak di arah tu. Apa yang penting ialah dia mesti pulangkan semula emas tersebut dengan ketulinan dan berat yang sama. Walaupun lepas 10 tahun baru dia lasaikan semula hutangnya, itu kita tidak rugi apa-apa kerana dia pulangkan semula emas yang berat dan ketulinannya masih sama. Si peminjam hutang dan si pemberi pinjam tidak pula rugi. Digunakan sebagai duit berbanding sistem duit kertas pada hari ini. Lagi satu manfaatnya, si peminjam akan cepat-cepat lasaikan pinjaman itu disebabkan harga emas semakin naik dan jangka panjang. Ini boleh mengelakkan si peminjam sengaja melewat-lewatkan pembayaran pinjaman. Okey? Maksudnya, okey, emas kekal kuasa belinya, maksudnya kalau kita lihat kita punya orang cakap situasi ekonomi kita sekarang, okey, kita punya situasi ekonomi kita sekarang, kita tengah dilanda COVID-19, okey, dan kita punya sistem ekonomi tidak stabil dan orang cakap banyak bekalan-bekalan yang sepatutnya orang cakap orang cakap apa Wan? Macam mana? Banyak bekalan-bekalan yang ada sekarang ni, dia punya harga dengan perbezaan harga pada tahun ini dengan tahun lepas begitu ketara lah. Contohnya, okey, kalau kita lihat dahulu secawan kopi ataupun secawan air Milo dahulu sekitar RM1 ataupun RM1.20 je. Okey. Tapi sekarang ni dia punya harga dah cecah sehingga RM2 hingga RM3. Bergantung pada tempat lah. Okey, kalau tempat tu makin orang cakap makin penduduk dia padat ataupun dia punya ekonomi di sesuatu tempat tu stable, dia punya harga makin mahal lah. Okay. Kalau kita lihat harga air di Terengganu sekitar dalam RM2.50. Tapi kalau kita pergi ke luar negeri Terengganu, rasanya harganya dah cecah RM3 macam tu something. Okay. Yang tu adalah salah satu orang cakap nilai mata wang kita tu dah mengalami kesan inflasi. Okay. Kalau kita lihat di tempat-tempat yang orang cakap apa nama, macam Starbucks ataupun McDonald macam tu kan, dia punya kopi yang sama tapi harga berbeza. Kenapa boleh jadi macam tu Wan? Boleh ceritakan sikit ya? Okey, saya tengok ada komen dia tulis inflasi, maknanya bukan inflasi tu salah itu, mungkin inflasi. Okey. Kalau kita tengok dalam buku mana dah saya baca, tapi dia menceritakan kalau zaman dulu dengan 50 sen kita dah boleh beli nasi lemak, air sirap, siap boleh buat tambang bas pergi sekolah lagi. Tapi sekarang 50 sen kita boleh beli apa? Kita hanya boleh beli sebiji gula-gula. Tapi berbeza dengan emas, dia punya nilai tu, sebenarnya kita simpan apa-apa aset lah. Kita simpan apa-apa aset. Oh, suara kurang jelas. Suara kurang jelas. Okay. Suara jelas Hilman? Cik Hilman,
Suara okey? Okey, kalau sangkut-sangkut nanti bila dia dah tengok video nanti dia dah tak ada lah sangkut-sangkut tu. Kita teruskan. Dalam kita menyimpan aset sebenarnya, aset yang kita kena simpan biarlah aset yang boleh orang kata nilai dia tu tak mudah nak hilang lah. Okey. Sebagai contohnya emas lah. Okay. Emas paling mudah kita nak simpan. Orang cakap betul, hartanah, rumah, okey, emas, tu semua aset. Tapi tak ada orang beli rumah setiap bulan, satu bulan satu rumah. Okey, orang tak beli rumah satu bulan satu rumah. Orang beli emas satu bulan satu gram. Nampak tak? Satu aset yang paling mudah untuk kita miliki, tetapi ramai orang di luar sana susah nak beli. Kenapa? Ilmu sebenarnya. Okay. Malam ni saya datang, saya nak share sebenarnya, saya nak share pengalaman je lah. Pengalaman lebih kurang yang banyak mengajar saya dalam kenal apa sebenarnya emas ni. Okay. Nak dijadikan cerita awal tahun 2020, saya dalam keadaan susah lah juga, dikatakan susah. So saya terpaksa jual balik emas saya dan alhamdulillah apa yang saya dapat, emas saya tu mampu untuk backup cash saya masa tu. So daripada situ saya rasa terpanggil untuk berkongsi dengan anda semualah, dan alhamdulillah setakat hari ini saya dah membantu dan rangkaian di bawah saya hampir 500 orang dah yang mula celik emas. So saya amat berpuas hati lagi setakat ni dengan Public Gold. Memang tak ada orang kata apa, beli emas tak dapat emas. Okay, beli emas mesti dapat emas. So saya nak cerita tentang kelebihan Public Gold ni. Saya hanya boleh bercerita je lah. Kalau anda tak try, kalau tuan-tuan tak pernah mula menyimpan, tuan-tuan tak tahu dekat mana specialnya menyimpan emas dengan Public Gold. Okay. Okay, kita berbalik kepada buku wang emas ni. Nampak? Simpan 3 bulan pendapatan, labur selebihnya. Betul. Dalam buku ni, dan kalau kita perhatikan ramai orang yang nak join melabur saham, kononnya nak invest sana, invest sini. Tujuan dia nak apa orang panggil? Nak beranakkan duit lah, bahasa simple. Sepatutnya untuk join invest apa-apa, dia kena guna duit lebihan sebenarnya. Okay, dah cukup saving 6 bulan gaji, dah ada aset, so ada duit lebihan. Duit tu kita panggil duit, kalau dalam bahasa orang putih saya tak tahu, saya lupa dah term dia, tapi dalam bahasa Melayu, bahasa mudahnya, duit tu kalau hilang pun tak apa. Macam tu. Contoh saya ada modal 20,000 lebih, maknanya duit tu kalau saya tak pakai pun tak apa. Okay, kalau saya simpan pun saya tak tahu nak buat apa. So saya letak duit saya tu. Nah, ambil lah invest. Itu boleh invest. Bila kita ada duit lebihan, kita boleh invest. Kita jangan tak ada duit, kita nak invest. Maknanya kita ada duit cukup-cukup. Maknanya kalau duit tu burn ke apa jadi, hilang macam tu je. So menangis, air mata darah pun duit tu dah tak return balik ke kita. Jadi untuk fenomena sekarang, kalau kita tengok kawan-kawan yang dekat Facebook, boleh tengok terlalu banyak syarikat yang menawarkan pelaburan emas sebenarnya. Bagi saya okey, betul, pelaburan emas. Tapi tak cukup sesuai untuk orang yang modal kecil sebenarnya. Ada syarikat, saya pun terlupa dah nama syarikat tu. Invest RM10,000, tunggu dalam masa 5-6 bulan dapat 100 lah, katanya dapat 100. Itu kiraan dia. So takkan investor yang baru mula kononnya nak berjinak ni, dia nak melabur 100. Kalau orang cakap melabur RM10 dapat 100, so dia mesti melabur lebih daripada RM100, betul? So daripada situ, skim-skim macam ni lah yang menawarkan keuntungan. Cuba tuan-tuan bayangkan,
syarikat besar macam Paparis pun boleh menanggung bebanan hutang yang banyak. Okay. Dia punya keuntungan pun tak dapat nak cover. Pandemik lagi. Ada ke syarikat emas yang tawarkan pelaburan dan siap dengan untung? Kebiasaannya lah, kalau pengalaman yang saya pernah handle seorang customer ni kan, dia telah terlibat dengan satu skim emas. Bila dia masuk satu cakap amount, serta-serta amount, dia akan dapat pulangan yang serta-serta amount lah. Contohnya kalau dia masuk dalam RN RM1,000 dan dijanjikan akan dapat keuntungan sebanyak 10% setiap bulan. Okey. Yang tu jelas dah. Skim cepat kaya yang bertopengkan dengan emas. Okey. Kalau boleh elakkan daripada skim cepat kaya tu. Okey. Sebabnya kebanyakan orang yang join skim cepat kaya ni sebenarnya dia orang tak kaya pun sebenarnya. Dia akan menyusahkan diri dia lagi. Betul tak, Wan? Okey, bagi saya betul. Sebab apa? Kalau kita tengok modus operandi untuk kita kenal orang yang tawarkan skim cepat kaya ni, first kali dia akan cari dia punya network. Dia akan cari dia punya network, orang-orang yang influencer. Okay, contohnya saya, tiba-tiba ada token untuk skim cepat kaya cari saya. Okay, Wan, saya bagi ke awak 200,000, awak boleh belanjakan sesuka hati awak dan saya bagi sebuah kereta sport. Okay, Lamborghini. So kerja awak just tarik orang. Siapa tak nak, betul? Okay, so macam mana? Yang first kali untuk menarik minat orang-orang yang biasanya orang yang jarang terdedah dengan ilmu keuangan, okay, yang nak ambil jalan mudah, nak kaya. So orang-orang yang macam ni yang kadang-kadangnya menjadi mangsa. Okay, kita tengok kalau dari sudut senang je, dia ni buat bisnes multi level. Okay, kononnya dia cakap bukan multi level bisnes, kita just sharing je. Memanglah. Okay, so sekarang ni tengah hot sebab harga emas naik turun, tiba-tiba kok muncul syarikat emas, syarikat pelaburan emas. Okay, pakai kereta besar, so orang tengok, orang jadi minat. So golongan-golongan macam ni yang paling mudah untuk influence orang. Kalau kita tengok yang terjebak dengan benda ni bukan orang yang kaya sebenarnya. Okay, orang-orang yang kebiasaan je, yang biasa-biasa, yang jenis pergi kerja, balik kerja, cukup bulan, cukup gaji, macam tu je. Cumanya dia kurang, maknanya orang kata dia kurang untuk dapatkan ilmu yang lebih dalam. Dia hanya pandai scroll Facebook, tengok gosip. Dia hanya pandai scroll Facebook, tengok bisnes yang lahir-lahir bisnes tu, terus orang tu jadi kaya. Okay, itu silap kebanyakan orang lah. Yang kita tak cakap orang lain, saya pun pernah terkena dulu, tapi modal tak berapa nak bersalah, hilang pun tak ada rasa apa-apa lah. Cumanya kalau ada yang hilang sampai 30-40 ribu sampai hingga sekarang menanggung hutang Aeon. Okey, ada satu pelaburan, saya tak nak revealkan apa dia punya nama, saya sangat tidak bersetuju. Dia ajak investor, dia ajak orang invest dengan dia, tapi dia sediakan satu laluan untuk orang tu mulakan dengan buat loan. Kononnya, okey, untuk hang cover loan hang nanti, dia cakap, untuk hang cover loan hang nanti, hang kena cari orang untuk duduk bawah hang. Macam tu. So nampak tak? Benda ni, si A ajak B buat loan. Okey, join bawah A. A tak apalah. A join tanpa buat loan. Tapi A nak takau untung, dia bagi B buat loan. Okey, dia A pun ajar B. B, hang kena cari C, D, E untuk hang cover balik loan. Bayar terus langsam. Apa yang terjadi dekat yang bawah-bawah B tu? Nampak tak? Itu adalah satu sistem yang
Tak sihat bagi saya tak sihat lah. Kita nak mulakan bisnes, kita tak perlu untuk bisnes yang macam orang kata bisnes invest benda yang orang kata bukan under control kita. Maknanya kita buat loan, bagi duit dekat orang, orang tolong invest. Kalau orang tu lingkup, kita lingkup. Macam tu. So kalau nak buat loan, beli rumah. Okay, beli rumah 10 buah rumah buat sewa. Tu apa kita control. Nampak? Invest sebenarnya kita invest dekat something yang kita control. That's why kita cakap kita invest dalam emas. Kita beli emas, kita invest dekat emas. Beli emas, dapat emas. Itu adalah pelaburan yang terbaik. Bukan beli emas, letak dalam account, kita hanya tengok. Okey, dah ada 500 kilo ni. Pagi esok syarikat tu bankrupt. Pagi esok syarikat tu bankrupt. Macam mana kita nak claim balik emas kita tu? Mana agreement? Okey, mana agreement? Kalau ada agreement, alhamdulillah lah. Tapi setakat ni saya rasa yang saya terlibat dulu pun emas tu belagak tu, saya bagi RM1,000 ya. Kononnya grand emas saya tambah tiba-tiba. Okey. Kononnya 2-3 kontainer emas on the way. Lepas tu bagi alasan account freeze. Sebab keluar masuk transaksi duit banyak sangat. Bank detect. Last kali hilang. Tahu-tahu masuk paper, dah kena tangkap dia punya dalang. Jadi mana kita nak cari duit tu? Tak ada apa dah lah. Kalau orang yang melabur guna duit hutang tu, sampai sekarang lah, gaduh dengan anak bini. Sampai sekarang bergaduh dengan anak bini. Sebab you lah buat loan. Kalau you tak buat loan sekarang, kita hidup senang, tak terikat dengan hutang. Anak pun senang. Kita hidup ni, kereta dah 5-6 tahun, kereta buruk je. Tapi bayar loan yang bisnes entah apa-apa, sama macam harga kereta baru, kereta mahal. Nampak tak? Kita kena jadi bijak. Kita kena jadi bijak sebenarnya. Saya bukan kata tuan-tuan yang tengok live saya malam ni, live saya dengan Tuan Zul ni, kurang bijak. Tapi kurang cari ilmu sebenarnya. Kurang untuk dekati. Bila emas public gold, masukkan dekat Facebook, dekat WhatsApp, dekat Instagram, dekat Twitter, semua scroll laju je. Tak tahu nilai ilmu walaupun secebis perkataan tu sangat berharga. Okay? Saya kalau saya bercakap memang semangat sikit. Tapi kalau ada soalan boleh tanya saya. Okay? Boleh tanya saya. Okay, Tuan Zul ada apa pun nak tambah? Kalau bagi kat saya ni, esok saya boleh cakap ni, tak berhenti tak pun. Okay, apa yang saya boleh simpulkan tentang pelaburan emas bertompekkan ski cepat raya adalah dia menjanjikan pulangan yang tinggi. So, bila dia menjanjikan pulangan yang tinggi ni, secara automatiknya dalam minda seseorang yang ingin cepat raya tu, dia akan terus berminat dan akhirnya dia akan terciduk lah. Okay? Dengan public gold ni, kita simpan emas, bukannya kita akan dapat dividen ataupun kita dapat pulangan, tuan-tuan. Yang penting sekali adalah bila kita buat simpanan emas, kita dapat emas dan kita dapat pegang emas fizikal tu, aset yang boleh orang cakap movable asset yang kita boleh bawa ke hulu dan ke hilir. Okay, kalau ada emergency, kita just jual ataupun kita gadai balik dan kita dapatkan cash. Okay, untuk survive kita punya hidup. Okay. Okay, apa yang saya nak share sedikit tentang public gold, boleh saya share screen sekejap Tuan-Wan? Boleh Tuan, silakan. Saya pun tak boleh nak tengok skrin Tuan. Okay, ni kita tengok kita punya Tak orang keluar. cakap. Tak keluar. Tak keluar. Tuan kena jadi host balik. Okay, dah keluar. Dah Okay. Alright. Macam mana nak edit ni? Okay, boleh Tuan klik je dekat public gold dekat atas tu. Jangan buka. Saya remove balik.
Okey, jelas Jelas. Okey. Okey tuan, teruskan. Nampak. Okey, kalau kita perhatikan kita punya Public Go punya platform ni, dia punya all business partnership, okey. Kita ada NMR Meta Associate LBMA, London Bullion Market Associate, dan kita ada syarikat terbesar, okey, iaitu Post Malaysia, okey, Teko Nasional pun, and then bank rakyat sekali pun adalah partner Public Go. So apa yang saya nak cakap ni, business Public Go ni memang secure lah, pasal partnership yang join bersama Public Go adalah bukan calang-calang company lah. Antaranya Post Malaysia, Teko Nasional, and Bank Muamalah, banyak lagi lah. Tuan-tuan boleh scroll je dekat website Public Go ni, klik je business partner, and klik partner Public Go. Okay, ni adalah platform Public Go lah. Okay, kalau tuan-tuan belum ada account, belum buat simpanan emas, belum ada ilmu, boleh consult dengan saya ataupun dengan Tuan Wan after live ni untuk tahu background pasal Public Go. Okay, kat sini boleh je tuan-tuan boleh tengok je apa achievement, gallery, banyaklah dalam ni. Okay, so apa yang saya nak simpulkan, saya sebenarnya banyak saya survey platform yang menyediakan simpanan emas ni, tapi saya tak nak ceritalah tentang platform yang lain. Tapi apa yang saya kaji selama ni, antara yang paling terbaik adalah Public Go lah. Sebab tu saya mengambil keputusan untuk join sebagai dealer dan orang cakap berkongsi ilmu kepada orang ramai untuk buat simpanan emas dan cuba baiki portfolio kewangan mereka daripada bersifat boros kepada saving lower. Okay, saya rasa setakat ni je saya punya sharing untuk screen. Okay, saya teruskan kepada Tuan Wan untuk berkongsi sedikit ilmu tentang pengalaman. Untuk orang kata bukan penutup kan. Okey. Nak ceritakan pengalaman ni susah, banyak sangat pengalaman. Okey, banyak sangat pengalaman yang sepanjang mendidik insan di luar sana untuk simpanan sebenarnya. Okay, cumanya saya nak kongsikan kelebihan kita menyimpan emas Public Gold ni. Okay, yang pertama, harga untuk per gram tu adalah antara yang termurah. Okay, dan yang kedua, beza harga jual dan beli tu, spread value tu rendah aja, 9% je. Okey, maknanya kalau nilai tu 1000, kalau kita jual balik kita dapat 990 macam tu. Tapi kalau kita jual dekat luar, dapat dalam 20 hingga 40% tu dah confirm dah hilang. Okey, dah confirm dah. So jadi dapat dalam 600-700. Okey, so yang ketiga, stok tiada had. Maknanya beli emas, ada emas ni, mesti ada emas. Okey, Public Go tak akan jual kertas semata-mata lah, maknanya invoice semata-mata. Okey, itu bukan polisi Public Go lah. Dan seterusnya, pelbagai pilihan jongkong dan dinar. Maknanya kita ada jongkong, yang 1 gram tu kita panggil jongkong tu. Jongkong 1 gram. Bukan maknanya jongkong ni, bila sebut jongkong nak kena yang yang 1 kilo, berbelah-belah kilo kan. Bukan. Okey, kalau bentuk gold bar dia kita ada 1 gram. Macam kalau US card kita ada setengah gram, 0.5 gram. Kalau gold bar 0.5 gram hinggalah 1 kilo. Okey.
Kalau dinar kita ada setengah dinar sekarang ni yang terbaru. Setengah dinar, kita ada setengah dinar, kita ada 1 dinar, kita ada 5 dinar, kita ada 10 dinar. Okey. Okey, Tuan Zul dah tunjukkan di bahagian produk tu. Kalau tuan-tuan tengok, dekat situ kita boleh pilih macam-macam. Okey, seterusnya dekat Malaysia ni kita ada setiap negeri lah cawangan public gold ni. Okey. Tak perlu risau public gold ni scam ke apa ke, tak perlu risau. Dan seterusnya jaminan beli balik. Jaminan beli balik ni memang confirm lah. Kalau kita ada terdesak ke apa-apa, boleh je jual balik dekat public gold. Okey. Diterima meluas oleh Arahnu. Pergi je Arahnu mana-mana. Okey. Pos Arahnu ke, Arahnu KT ke, Arahnu Koperasi Tentera pun terima emas public gold. Sistem beli dan jual 24 jam sehari. Maknanya tengah-tengah malam, kalau kedai emas biasa, malam tutup. Tapi kalau public gold, secara online pun boleh beli. Bila-bila masa pun boleh beli. Online pun boleh beli. Okey, yang seterusnya mekanisme jual beli yang terus. Wan, saya nak kongsikan satu pengalaman lah. Ada dealer, orang cakap dealer certain syarikat tu, saya tanya. Saya tak nak cakap lah pasal company lain kan. Sebab tu melibatkan conflict of interest kan. So, ada seorang dealer tu, dia PM saya dan bercakap lah tentang dia punya platform simpanan emas. Okay. Saya tanya, kalau contohnya harga emas turun dan customer tetap boleh beli tak? Dia cakap bergantung pada stok. Okey, apa yang saya nak cakap tentang public gold ni, public gold dia punya stok unlimited. Harga emas turun ke, harga emas naik ke, demand of emas tetap ada. So, tak ada alasan lah kalau contohnya nak buat pembelian emas tapi harga emas turun, tak ada stok lah pula. Okay, kalau dengan public gold ni, dia punya emas sentiasa ada, jangan risau. Okay, yang Tuan Wan cakap tadi, di public gold kita ada 17 branch, okay. Antaranya adalah Alustar Kedah. Boleh tengok kat sini lah, okay. Klik where to buy and then boleh scroll lah branch yang terdekat dengan anda. Okay. Okay. Setakat ni public gold dah ada 17 branch termasuk Sabah, Sarawak dan Indonesia. Okay. Apa lagi nak tunjuk tentang platform. Okay. Ni antara produk public gold juga. Bawah naungan PG Jewa. So kalau kepada anda peminat emas 916, boleh order je kat sini. Okay. Boleh order je. Semua item ni tuan-puan tak membeli melalui dealer macam saya dengan Wan ni. Okay. Bila tuan-puan dah start sebagai ahli public gold, tuan-puan just buat pembelian direct melalui public gold. So dia punya platform ni sama je seperti orang cakap Shopee, sama je. Tuan-puan boleh je pilih item yang tuan-puan berkenan, add dalam troli ni and then buat pembayaran lah. Apa yang specialnya PG Jewa ni, kita boleh, setiap pembelian kita akan dapat cashback. Cashbacknya adalah dalam, tak silap saya 1% rasanya, tak silap saya. Bergantung kepada promotion lah. Okay. Kalau anda yang orang cakap tengah mencari ilmu tentang simpanan emas, tuan-puan boleh, saya punya rekomendasi boleh dapatkan buku ni. Buku Wan Emas Bertahan Ketika Gawat, karangan daripada Muhammad Zulkifli Syafi'i, kami punya mentors. Okay. Di PG Mall
dan bacalah buku ni, ianya amat bermanfaat lah. Okay, Tuan ada apa-apa nak tambah ke? Okey tuan, untuk last lah, kita stop pukul 10, kita stop lagi 9 minit. Okey, saya nak mengajak siapa yang tengok video saya dengan Tuan Zul nanti ni. Okey, saya nak mengajak anda untuk mula menyimpan. Siapa-siapa yang berminat untuk jadi dealer macam kami, dipersilakan datang kepada saya pun boleh, datang pada Tuan Zul pun boleh. Kami akan bantu sebaik mungkin dan kita sama-sama kejar apakah yang dimaksudkan dengan kebebasan keuangan sebenarnya, financial freedom. Okey, tak perlu nak tunggu umur persaraan sebenarnya, umur 60. Okey, nak bersara. Kita kumpul dan kejar dana persaraan sebenarnya. Kita kumpul dari sekarang. Okey? Umur 40, umur 45 dah ada cukup dah dana persaraan. Jadi kita boleh decide sama ada untuk teruskan kerja. Dan waktu tu macam dealer macam kami 7 tahun lagi, 7 tahun akan datang 2028 mungkin Tuan Zul dah ada rumah yang besar. Okey. Kerja Tuan Zul tak perlu pening kepala kerja ikut bos, apa bos suruh apa semua. Okey. Sambil goyang kaki, sambil ajar orang, sambil baca buku, duit masuk. Okey. Siapa nak jadi dealer? Boleh datang kepada kami. Kami akan guide sebaik mungkin. Dan jangan risau. Dealer G100 tidak akan dilepaskan tanpa tergantung, tidak bertali lah. Maknanya hilang punca, hilang arah tuju. Tak ada. Saya dengan Tuan Zul pun tak pernah jumpa depan-depan pun. Tapi G100 ni, dia wujudkan satu bonding di antara kami ni dah macam family dah. Okey, tak pernah kenal, tak pernah berjumpa, tahu-tahu Tuan jom kita buat live. Okey, dah boleh bersembang macam kawan-kawan. Maknanya dah macam kenal lama. So bonding tu, bonding dan positifnya G100 ni memang sangat kuat. Semua positif dan G100 semua orang kata main peranan. Dan laluan sekarang adalah sangat mudah untuk dealer-dealer baru. Okey, yang mana menonton ni sama ada dah dealer ataupun belum dealer, laluan yang ada sangat mudah. Okey, Mahaguru dulu, Mahaguru Suku Hasil, okey, daripada Public Go tahun 2008 lagi sampai sekarang, dia cakap sekarang adalah laluan yang sangat mudah. Tuan Zulkifli pun cakap sekarang laluan sangat mudah. Tuan Zul cakap dekat saya, sekarang dah ada highway dah. Dulu kami lalu jalan kelapa sawit, dah boleh berjaya. Sekarang ada highway, kenapa kita tak boleh nak kejar kejayaan tu? Okey, ingat, jadi dealer bukan main-main. Kita nak pandaikan orang dan nak cerdikkan orang dan nak cantikkan keuangan orang. Kita kena ikut sistem yang ada. Okey, macam tu juga dengan penyimpan. Ada dealer, tanya dealer. Okey, jangan mengadu dekat Facebook, jangan mengadu dekat orang lain, jangan bercerita tentang keburukan. Maknanya kalau ada mana-mana silap, customer ataupun yang bakal jadi customer datang kepada dealer bagi feedback dan kita akan tambah baik benda tu demi keharmonian public goal sebenarnya. Itu tugas dealer untuk terima feedback daripada customer. Okey, daripada Tuan Zul, last penutup. Okey. Untuk saya just nak simpulkan tentang bacaan Tuan Wan cakap kalau untuk jadi dealer ni modus operandi dia adalah untuk memandaikan masyarakat tentang saving emas ataupun untuk memperbaiki folio kewangan insya-Allah pada bakal customer ke arah financial freedom. Okey. Apa yang specialnya dealer Public Go ni, kita just sharing ilmu kepada customer dan kita akan dapat manfaatnya seumur hidup. Okey. Macam saya cakap lah, sekarang ni kita punya ekonomi tak stabil dan kita tengah berdepan dengan pandemik COVID-19. Okey. Antara syarikat yang berdiri teguh adalah Public Go lah. Pasalnya pandemik ke tak pandemik ke, orang tetap membeli emas. So kalau tuan-tuan nak tahu apa itu kelebihan dealer sebagai dealer Public Go, boleh konsult dengan saya ataupun Tuan Wang selepas live ni.
Okey. Akhir kata, cuba dulu simpan emas serendah RN RM100 ataupun 1 gram pada hari ini. Secara automatik tuan-puan akan dapat benchmark untuk buat simpanan tuan-tuan pada future yang akan datang lah. Okey, terima kasih kepada yang menonton video ini. Kita akhiri dengan majlis tasbih kifarah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum.